ونفعنا بعلومه في الدارين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia yang masih memberikan kita peluang untuk sama-sama kita hadir dan menyaksikan kuliah Maghrib secara online ni sempena tempoh PKP ya. Yang kita mulakan kuliah ini pada hari Rabu lepas ya, dan insya-Allah kita akan teruskan kuliah-kuliah ini sama ada bersama dengan ustaz ya ataupun dengan ustaz-ustaz yang lain, ustaz-ustaz jemputan. Kita sedang usahakan ya agar keberadaan kita di rumah sepanjang tempoh PKP ni yang orang tidak buat apa-apa selepas maghrib sebagai contoh ya, boleh isi dengan mendengar kuliah maghrib. Lagipun hari ini sudah pun masuk 2 Jamadil akhir. Bermakna kita ada lebih kurang 88 hari menjelang Ramadan. Kita lebih kurang ada 3 bulan menjelang Ramadan. Dan di situ yang ustaz selalu tekankan, ustaz selalu sebut, mudah-mudahanlah tempoh PKP ni masjid ini tidak ditutup sampai ya Ramadan itu datang. Maksud dia kalau bulan Ramadan ini bukalah masjid. Ya, kita minta ya kalau boleh Ramadan itu bagi peluanglah kita. Walaupun dengan SOP yang ketat, walaupun dengan peraturan, dengan syarat yang sangat ketat, dapat kita patuhi. Yang penting masjid jangan ditutup. Kalau masjid ditutup, Allah, bulan Ramadan lagi sudah kita kehilangan nikmat bertarawih pada tahun lepas, kita kehilangan tu nikmatnya tu. Kita kehilangan nikmat i'tikaf di masjid. Ya, tapi harap-harap tahun 2021 ni ya Allah Taala bagi kita nikmat itu untuk kita masuk ke masjid dalam bulan Ramadan ya, kita merenung bagaimana ya Allah Ta'ala bagi kita kesempatan. Dan harap-haraplah kalaulah ini tahun yang terakhir kita berpuasa ataupun tahun yang terakhir kita bertemu dengan Ramadan ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang berkualiti, serta Ramadan yang penuh makna bagi kita. Baik, kita sambung pengajian kita anak-anak ya pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab yang menceritakan ya, menghimpunkan hadis-hadis tentang kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ustaz ada dapat beberapa feedback yang mereka kata, ustaz boleh tak buat bacaan Syama'il ini, buat kuliah Syama'il ini dari awal. Nanti kita tengoklah macam mana. Ya, buat dari awal, sebab ya kalau yang biasa masjid-masjid biasa ikut ustaz, memang sudah kita dalam tajuk yang sudah jauh. Ya. Tapi yang sahabat-sahabat kita yang menyaksikan secara online ni ada yang minta kalau boleh ustaz buat daripada awal. Insya-Allah tengoklah macam mana nanti. Sebab kita pun di tajuk yang pertengahan. Iaitu tajuk yang ke-18, iaitu berkenaan dengan babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada mengetengahkan tentang sifat-sifat sarung ya, ciri-ciri sarung yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau sebelum ini ya kita sentuh bab berkenaan dengan mighfar. Apa itu mighfar? Iaitu berkenaan dengan
topi besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang ada hadis menyebut Nabi memakai mighfar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam peristiwa Fathul Makkah. Nabi masuk ke Mekah, Nabi memakai mighfar, topi besi. Dan selepas tajuk mighfar itu, kita jumpa pula tajuk berkenaan dengan imamah ataupun serban. Disebut juga dalam hadis imamah tersebut, iaitu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakai imamah berwarna hitam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam peristiwa Fathul Makkah. Baik, itu kita faham, itu kita maklum, ya. Dan hari ini, malam ini, kita terus masuk berkaitan dengan izar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kain sarung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara definisinya, izar ini iaitu ya kain yang dipakai di setengah bahagian badan sebelah bawah. Maksudnya, izar ini untuk kita faham, anak-anak, untuk kita faham, izar ialah kain bahagian bawah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Itu izar. Sebab pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbahagi dua. Yang pertama izar, yang kedua rida. Rida pula iaitu kain yang dipakai, ya, kain yang disangkut di antara dua bahu, yang mana ia dipakai di bahagian atas badan. Jadi untuk kita faham, ya, izar dan rida ini bagaimana dipakai. Kalau orang yang biasa pergi umrah, begitulah cara memakai izar dan juga rida. Ada kain bahagian bawah, ada kain bahagian atas. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam turut memakai pakaian ini. Dan pakaian ini telah pun ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pakaian ini yang Nabi pakai daripada bawah, izar itu dan juga rida itu sejak zaman Nabi memang dipakai. Bukan setakat Nabi sahaja pakai. Orang-orang Arab pun, orang Arab, ya, lelaki Arab pada ketika itu memakai izar ini. Begitu juga yang maksudnya dikaitkan pada tajuk yang minggu lepas, tajuk imamah. Begitu juga orang-orang lelaki Arab pada ketika itu turut memakai serban. Ya. Sebab dia merupakan pakaian adat, bukan pakaian ibadat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan ya pakaian orang-orang lelaki tempatan itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turut memakainya. Walaupun disebutkan, ya, banyak hadis-hadis yang menyebut tentang hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai rida, Nabi memakai izar. Terlampau banyak hadis ni. Memang ada hadis dia. Kita pun akan jumpa nanti, ya. Akan tetapi tidak ada satu hadis pun, ya, yang diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang kelebihan ataupun fadilat tertentu memakai izar dan juga rida. Tidak ada. Ya, tidak disebutkan siapa yang pakai izar dia akan dapat sekian sekian sekian, siapa yang pakai rida dia akan dapat sekian sekian sekian. Tidak disebutkan daripada Nabi. Mana kata pakaian izar dan juga rida ini memang pakaian adat. Ya. Macam yang Ustaz sebutkan, dia menjadi sunnah ataupun dia jadi berpahala bila kita mencontohi Nabi itu. Sebab Nabi pakai. Bukan disebabkan pakaian itu, kerana Nabi memakainya. Kerana kita mengikut Nabi. Itu sahaja. Jangan kita kata ini pakaian Nabi, ya. Nanti orang tanya, di mana dalilnya pakaian Nabi? Ya. Tergagap kita mau menjawab. Bagi tahu sahaja ini pakaian tradisional, ya. Pakaian adat orang Arab pada ketika itu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Ya. Hari ini kita pakai. Hari ini ramai orang memakai izar, ramai orang memakai rida. Kerana kecintaan kita kepada Nabi. Kerana rindu kita kepada Nabi. Kerana kalau kita pakai izar, kalau kita pakai rida itu, tambah sayang kita, tambah semangat kita untuk berselawat kepada Nabi. Begitu. Baik. Dan tidak disebutkan, ya. Dan tidak disebut pun satu pun tentang fadilat ataupun kelebihan pakai izar dan juga pakai rida ini. Kerana pakaian ini, ya,
tidaklah termasuk di antara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kalau dari pertama kita belajar, dia ada beberapa jenis sunnah, tentang sunnah jibiliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, tapi mengatakan bahawa izar dan rida ini, ya, dia sunnah, tidak dapat. Ya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakainya, dan orang-orang Arab pada ketika itu juga memakainya. Itu untuk kita faham. Ya. Dan disebutkan di sini, dijelaskan di sini, kerana sesungguhnya pakaian itu adalah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pakai pada zaman itu. Faham kan? Faham? Baik. Hadis 113 kalau dalam buku kamu, ya. Hadis 113 dalam buku kamu disebutkan di situ. An Abi Burdah radhiyallahu an qala akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbadan wa izaran ghaliza faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Diriwayatkan daripada Abi Burdah yang menceritakan tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kepada kami sehelai selendang yang bertampung, iaitu yang berjahit-jahit, dan sehelai kain sarung yang kasar. Lalu beliau, iaitu Sayyidatina Aisyah, ya, berkata, dua pakaian inilah yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala roh baginda diambil. Ya, kata Aisyah, ya, Abu Burda ni, ya, Abi Burda ini dia dengar Sayyidatina Aisyah kata, Sayyidatina Aisyah tunjukkan kepada Abi Burda dua kain, ya, kain selendang, satu kain selendang yang koyak itu tapi ditampal. Dapat bayangkan, kain selendang besar lah, maksudnya bila sebut kain selendang ni besar lah, tapi dia koyak tapi ditampal. Dan juga satu lagi, sehelai kain sarung yang kasar, kain tetron kalau kita fahamlah, ya, untuk kita lebih faham itu. Dan kata Sayyidatina Aisyah, dua kain inilah yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diambil roh, dicabut nyawa Nabi itu. Itulah pakaian Nabi. Tengok Nabi, bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, seorang pemimpin agung, pemimpin hebat, pemimpin besar. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, adakah Nabi wafat dengan membawa kemegahan? Tidak. Adakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu, baginda meninggal dunia itu, pakaian baginda itu pakaian yang mahal? Tidak. Kerana pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hidupnya itulah, dan waktu baginda wafat itulah pakaiannya. Ada seperti kita hari ini, ya. Hari ini kita mewah. Ya, kita mewah, termasuk ustaz-ustaz ada yang mewah. Ya. Ni berkat daripada bawa ajaran Islam ni, bawa biar betul-betul. Kalau kaya tak ada masalah. Ya. Sebut sahaja ustaz mesti ikhlas, tak boleh lah. Ya. Tak ada masalah. Dan nak digambarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan begitu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat itu, baginda punya pakaian itu pakaian yang mahal, pakaian yang cantik, apa jadi dengan kita hari ini? Apa jadi dengan kita hari ini? Pakaian kita mungkin lebih mahal daripada pakaian Nabi. Mungkin kain kapan kita lebih mahal daripada kain Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi tunjuk kepada kita contoh yang terbaik. Lepaskan dunia, ya, Nabi tunjuk yang baik terbaik kepada kita. Dan kisah wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan ini, ya, Ustaz mau ambil peluang, ya, tentang kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebelum ni kita dengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi menyebut ummati 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 dalam kitab itu, ya. Cuba Irfan tolong ambil kitab tu, Irfan. Rakhaiqul Maktum. Ya. Selama ini kita melihat ataupun kita tahu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika wafatnya menyebut ummati 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 dalam kitab ini Rakhaiqul Maktum. Sebab tu Ustaz kes tinggal kitab ni di sini.
Satu dengan ustaz, satu di madrasah. Kamu baca. Bagaimana disebutkan saat akhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menyebut ummati. Nabi tidak menyebut ummati. Tah datang dari mana riwayat mengatakan Nabi menyebut ummati? Nabi menyebut ummati pada peristiwa yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang Telaga Kausar, cerita tentang syurga neraka, ketika itu ada Nabi sebut ummati. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi tidak menyebut ummati. Nabi minta kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi minta sugi. Tahu sugi kan? Siwak. Nabi minta itu, dan Sayyidatina Aisyah bagi kepada Nabi kayu sugi tersebut. Lalu Nabi pun bersugi. Nabi sempat bersugi. Sayyidatina Aisyah keluar daripada bilik tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ataupun terbaring itu. Ketika di luar, Sayyidatina Aisyah itu dia dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tercungap-cungap. Terhenti-henti nafas baginda. Lalu Sayyidatina Aisyah masuk ke kamar tempat Nabi tidur, tempat Nabi terbaring itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, Nabi menyebut fi rafiqil a'la, lalu Nabi wafat. Nabi menyebut fi rafiqil a'la, bukan ummati. Ini. Dan ketika itulah Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa pakaian yang Nabi pakai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil nyawanya ialah pakaian kisaan mulabbadan wa izaran ghalizan. Yang Nabi pakai satu pakaian selendang yang bertampal, tengok, bertampal baju Nabi, dan juga satu kain sarung yang kasar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan kita. Nabi tinggalkan kepada kita apa? Adakah Nabi meninggalkan kudanya untuk kita rebut? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pedangnya untuk kita rebut? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan jubahnya untuk kita rebut? Nabi tidak sebut jubah ini untuk umatku di bahagian Afrika, serban ini untuk umatku di bahagian timur sana. Nabi tidak sebut. Nabi hanya tinggalkan kepada kita, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasul. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara. Apa dia? Kalau kita pegang kepada kedua ni, kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Quran dan sunnah. Bab tu kita tengok anak-anak, kita ambil peluang sikit sebab bab ini pun tidak juga terlampau banyak. Kita tengok kehidupan manusia. Apa benda yang sangat pasti dalam kehidupan kita ni, yang pasti kita akan jumpa? Apa dia? Dalam kehidupan ini, apa dia? Mati. Mati ni confirm kita akan jumpa. Kau raja kah? Kau orang biasa kah? Kau penyanyi kah? Kau orang terkenal kah? Pengemis kah? Kau ketua polis kah? Kau siapakah? Sampai masanya dicatatkan dalam Lauhul Mahfuz itu, kau mati sekian-sekian dalam keadaan sekian-sekian, sampai masanya pasti kita akan mati. Ini pasti confirm. Tapi benda-benda seperti kaya kita tidak confirm. Kita belum pasti confirm kaya. Apa lagi? Kahwin ni belum pasti kita. Kahwin bercerai ini belum pasti. Apa lagi? Dapat anak ni belum pasti. Ustaz sendiri kahwin sudah 12 tahun, belum ada zuriat. Belum pasti benda ni. Apa lagi? Dapat rumah besar, belum pasti. Apa lagi? Dapat jawatan, dapat kerja yang baik, belum pasti. Tapi cuba tengok, benda yang belum pasti inilah yang manusia mati-matian pergi kejar. Benda belum pasti. Sedangkan benda pasti itu, benda kematian pasti kita jumpa. Tapi manusia tidak pun bersungguh-sungguh untuk bawa apa yang bakal dia bawa jumpa Allah. Nih, ada orang setengah mati buat rumah besar, setengah mati dia buat kumpul duit, buat rumahnya. Bila rumahnya siap, mati dia. Tak sempat pun dia duduk di rumahnya. Akhirnya dia duduk di satu tempat yang dia tidak pernah pun berpersiapan untuk duduk di situ. Itu manusia. Nih, waktu Nabi SAW tinggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Pentingnya itu.
Walaupun orang menengok kita, melihat kita, ya, orang menengok budak-budak madrasah ni dilihat sebagai orang yang cikai, remeh. Dia tengok kita sebagai orang Allah. Ni. Tapi ingatlah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanin. Sayati ummati zamanin. Akan datang kepada umatku satu zaman, al-qabidu ala dini, orang yang menggenggam agamanya kal-qabidu alal jamar, seperti dia menggenggam bara api. Panas tak bara api? Panas. Sebab tu diumpamakan agama itu seperti bara api. Ada orang tak sanggup pegang bara api itu, dia tak sanggup pegang, akhirnya dia lepas. Sebab panas. Begitu agama itu dimaksudkan oleh Nabi. Terlampau panas, ya, terlampau orang pun menjauhi dengan kita. Akhirnya orang yang tidak ikhlas dalam berjuang ini dia lepaskan. Agama itu dia lepaskan. Ni, tusuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pesan dengan kita. Sebab itu kita belajar syama'il. Ini belajar syama'il ni antara kelebihannya kita dapat ingat ataupun kita dapat tahu bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya, hadis di buku kamu hadis 120, ya. Hadis yang nombor 120 disebutkan di sini. Anil Ash'ath ibn Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddisu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah iza insanun khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha'u qala amalaka fiyya uswatun fa nazartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi, ya, daripada Ash'as bin Sulaim. Ya, Ash'as bin Sulaim ini dia kata dia dengar satu hari dia dengar makciknya ammati, makciknya ni menceritakan tentang ammiha, pakciknya. Makciknya tadi cerita tentang pakciknya. Lebih kurang begitulah sebab tata bahasa Arab tu sebut begitu. Lalu apa kata makciknya tentang pakciknya tadi? Ya. Baina ana amshi bil Madinah, ketika aku sedang berjalan-jalan di kota Madinah itu, pakciknya tadi. Pakcik Ash'as bin Sulaim itu, dia kata, ketika aku sedang berjalan-jalan di tengah bandar kota Madinah, iza insanun khalfi, adalah satu orang lelaki berjalan di belakangku. Kata pakciknya, waktu aku berjalan di kota Madinah tu, ada satu orang lelaki berada di belakangku. Lalu lelaki yang ada di belakangku ni dia kata, irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa. Angkat kainmu. Lelaki yang berada di belakang pakciknya tadi sebut, angkat kainmu. Kerana sesungguhnya perbuatan kau angkat kain itu dia akan lebih menjadikan engkau ini orang bertakwa dan menjadikan wa abqa, dan juga menjadikan, ya, sarungmu tu, pakaianmu itu lebih abqa, kekal. Kita akan jumpa nanti uraian dia. Siapa lelaki yang berjalan di belakang pakcik Ash'as bin Sulaim tadi? Siapa lelaki itu? Siapa lelaki itu? Lelaki itu ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu pakciknya ni tadi terkejut bila lelaki tadi yang berada di belakangnya sebut angkat kainmu supaya kau ni lebih baik dan kainmu tu lebih tahan lama. Ya, lalu pakciknya tengok ke belakang, terkejut pakciknya. Rasulullah. Ya, Rasulullah yang tegur. Lalu pakciknya sebut, innama hiya burdatun malha, ya Rasulullah. Ini kain biasa saja. Bukan kain mahal pun. Kain biasa saja ni ya Rasulullah. Aku pakai ini pun bukan kain mahal-mahal. Dia mau merendah diri di hadapan Nabi. Kain biasa saja ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, amalaka fiyya uswah. Kau tak mau jadikan aku ni, kau tak mau ikut aku kah? Ya. Nabi tahu itu kain biasa, tapi Nabi sebut ya kain biasa, tapi kau tak mau ikut aku kah? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kau tak mau ikut aku kah? Ya. Lalu pakcik Ash'as Sulaim tadi
dia lihat kepada keadaan kain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nampak sesungguhnya kain ataupun kain yang Nabi izar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi pakai nisfu saqai, setengah daripada betis, separuh betisnya. Tahu betis yang mana? Betis kita yang mana? Nah, itu yang ada otot itu. Kalau kita berjalan dia kembang itu. Nabi pakai sarung izar sebahagian tengah daripada betis itu. Ya. Tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur. Kerana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur? Ya. Nabi bagi tahu, irfa' izaraka fa innahu atqa. Angkatlah kainmu tu, angkat sikit. Sesungguhnya engkau akan menjadikan engkau itu lebih atqa. Atqa ini lebih bertakwa. Seperti afdal dari perkataan fadlun. Ya, disebut atqa dari perkataan takwa. Tapi bila disebut atqa, lebih bertakwa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu, angkat kau punya kain tu, kerana ia akan menjadikan engkau lebih bertakwa. Maksudnya tidak sombong, kerana kehidupan orang-orang Mekah ketika itu. Ya, kehidupan orang Arab di Mekah dan Madinah ketika itu, yang kaya-kaya ni dengan perangai mereka melabuhkan pakaian. Nabi tidak suka. Tak, orang-orang kaya melabuhkan pakaian. Kita akan jumpa nanti kesimpulan daripada hadis ini. Ya, dan kata Nabi akan menjadikan engkau lebih bertakwa, iaitu di antara dirimu dan juga di antara Tuhanmu. Kau dengan Tuhanmu itu akan menjadikan, kalau kau berpakaian begitu, akan menyebabkan kau ni lebih bertakwa kepada Allah. Tak membuktikan kau ni betul-betul taat kepada Allah. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut fa innahu atqa wa abqa. Abqa ini, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, menjadikan pakaian itu lebih tahan lama. Kalaulah pakaian itu dia labu, dipijak, mungkin terkena kotoran, dipijak, terkoyak. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh angkat supaya tahan lama kain itu. Mana kata kita hari ini, kalau berpakaian, sama ada pakai seluar, pakai sarung, pakai jubah sekalipun, pastikan jubah kita itu tidak sapu lantai. Faham? Biarlah jubah kita itu gantung. Biarlah jubah kita itu gantung ke bawah. Yang penting jubah kita ini tidak labu sampai menyapu lantai. Ini untuk orang lelaki. Itu kisah yang pertama. Baik. Kisah yang kedua, ada satu kisah lain dalam riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Pada hari ditikamnya Sayyidina Umar, pada hari berlaku kejadian Sayyidina Umar kena tikam. Pada hari itu, siapa yang tikam Sayyidina Umar ini? Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang lelaki Majusi. Datang menyelinap masuk, memang anti kepada Sayyidina Umar. Menyelinap masuk, masuk dia. Sayyidina Umar ketika itu menjadi imam. Dia ketua. Ketua ni imam lah, dia kena jadi imam lah. Pemimpin ni dia kena jadi imam. Waktu Sayyidina Umar itu nak solat, Sayyidina Umar sedang solat. Dalam setengah riwayat mengatakan Sayyidina Umar ketika itu bangun daripada rakaat kedua. Bangun Sayyidina Umar itu, tiba-tiba Abu Lu'lu' ini, ketika orang sujud itu, dia melangkah keluar. Sayyidina Umar bangun, Abu Lu'lu' datang, dia pergi tikam. Taburai perut Sayyidina Umar. Tapi ketika itu Sayyidina Umar tidak lagi rasa. Dia teruskan solatnya. Sayyidina Umar teruskan solatnya. Ni hebatnya. Kalau kita, jangankan ditikam, dengar pagar di bawah dibuka, lain sudah perasaan kita. Apalagi kalau ada kucing melintas tengah solat, lain sudah perasaan. Ni Sayyidina Umar sedang dia solat ditikam. Lalu selepas kejadian itu sudah dibagi tahu Sayyidina Umar ini dia kena tikam.
dia pun dipapah, dibawa masuk, dibawa balik pergi rumahnya. Saidina Umar dibawa balik pergi rumahnya, ya. Penduduk-penduduk rakyatnya membawa dia balik pergi rumahnya, dan dia berehat di rumahnya. Saidina Umar lepas dia ditikam itu, dipapah, dia bawa balik ke rumahnya dan dia berehat. Lalu datang seorang lelaki. Dan seorang lelaki lah, pemuda. Datang berjumpa kepada Saidina Umar. Lalu dia jumpa, sedang Saidina Umar ni ke dalam keadaan yang kritikal. Saidina Umar ke dalam keadaan yang nazak. Ya, tidak bermaya, kena tikam, terburai perut. Ya. Kena tikam ini. Bukan ditempeleng, bukan ditampar, bukan ditumbuk, ditikam. Dibawa ke rumahnya berehat. Datang seorang lelaki. Kemudian lelaki ini, pemuda ini tadi, dia sebut kepada Saidina Umar, dia puji Saidina Umar. Abshir ya Amiral Mu'minin. Beruntunglah engkau wahai Amirul Mu'minin. Wahai Umar, kau ini sangat beruntung. Ya. Orang tu, kawan tu, Saidina Umar sedang dalam keadaan nazak terbaring. Datang lelaki puji dia, beruntung kau wahai Umar. Bi busyrallahu lak, ya, dengan kabar gembira yang telah diberikan oleh Allah. Dia puji Saidina Umar. Pemimpinnya pula, mesti dia puji. Ya. Lalu apa dia kata? Kau wahai Umar, min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kau ni salah seorang sahabat Nabi. Ya, kau ni salah seorang sahabat Nabi. Mana kata bila salah seorang sahabat Nabi ni memang hebatlah, memang ahli syurgalah. Ni lelaki ni puji tadi. Ya. Wa qadamin fil Islam, dan banyak sungguh sumbanganmu dalam dunia Islam seperti mana yang kami, ya, yang kami ketahui dan juga engkau tahu. Thumma walita fada'alta, thumma walita fa'adalta. Dan engkau ini menjadi pemimpin. Pas kau menjadi pemimpin, ya, selepas kau jadi pemimpin, kau pula berlaku adil dalam kepimpinanmu. Beruntung kau wahai Umar, kata lelaki ni. Sudahlah kau ni sahabat Nabi, kau juga banyak jasa dalam dunia Islam, ya, dan kau ni seorang pemimpin yang berlaku adil dalam kehidupanmu, ya. Thumma syahadatun, dan kau ini ditakdirkan Allah kau mati syahid. Lelaki ni puji tadi Saidina Umar. Ditakdirkan Allah wahai Umar kau mati syahid. Ya. Lalu lelaki ini pun keluar. Selepas dia sudah masuk, dia puji Saidina Umar, dia pun keluar. Kemudian Saidina Umar perasan bagaimana keadaan pakaian lelaki ini tadi. Lalu Saidina Umar ini, dia nampak pakaian lelaki yang masuk tadi, memuji dia itu, pakaiannya menunjukkan kesombongan, iaitu pakaian labu, jubah yang labu, pakaiannya tu labu. Saidina Umar dalam keadaan kritikal, dalam keadaan tu yang nazak, Saidina Umar bangun, ya. Kemudian kata Saidina Umar, qala ruddu alayya al-ghulam, bawa balik lelaki itu dengan aku. Bangun Saidina Umar dalam keadaan dia cedera parah, dia nampak lelaki itu, ya, pakai pakaian yang labu. Saidina Umar bangun, kata Saidina Umar, panggil dia balik. Panggil lelaki tadi itu, panggil dia balik sini. Masuklah lelaki ni, lalu Saidina Umar pun sebut, qala ya ibna akhi, ya, wahai anak lelaki saudaraku. Kalau kita hari ini, ya, wahai anakku, lebih kuranglah. Hai adik, irfa' thawbaka, angkatlah pakaianmu tu, gulung pakaianmu, maksudnya gulung sarungmu tu. Fa innahu abqa li thawbika wa atqa li rabbika, sesungguhnya kalau kau gulung itu, dia akan menyebabkan pakaianmu ni tahan lama. Tak payahlah aku kasih labuh. Kalau kau pakai pakaian labuh itu, bimbang-bimbang pakaianmu ni kau pijak atau tersangkut di mana-mana, dia rosak, dia koyak, membazir. Dan kalau kau gulung pakaianmu jadi singkat, takwamu kepada Allah itu akan lebih rapat, akan lebih hebat. Ni kata Saidina Umar. Ni menunjukkan yang Nabi SAW tunjukkan kepada para sahabat, dan juga, ya, sahabat tunjukkan pula kepada kita semua, ya,
bagaimana pakaian Nabi ini sangat simple. Itu sebenarnya. Pakaian Nabi SAW sangat simple. Dan disebutkan, wa hadzal hukmu khasun birrijali dunan nisa. Dan hukum, ya, hukum pada pakaian ini, maksud dia untuk mengangkat pakaian ini, hukum ini hanya untuk orang lelaki. Makna kata orang lelaki, kalau nak pakai sarung, tolong angkat sikit, berada di setengah daripada betis, yang Nabi SAW tunjuk dan ajarkan kepada kita. Nabi SAW tunjuk dan ajarkan kepada kita. Itu hukum ini, iaitu hukum untuk pakaian ini, tidak melabuhkan pakaian itu hanya untuk kita orang lelaki, bidun nisa, tanpa hukum ini melibatkan orang perempuan. Makna kata orang perempuan wajib dia untuk melabuhkan pakaiannya kerana ada auratnya di situ. Hari ini terbalik pula. Hari ini terbalik, orang perempuan pakai miniskirt, ya, pakai di atas lutut. Ya, kita lelaki banyak pula yang pakai di bawah lutut ataupun di bawah buku lali. Seperti mana, ya? Kata Ummu Salmah, isteri baginda Nabi SAW, ya. Baik, sebelum Ummu Salmah kata ini, ya, Nabi SAW sebut, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang dengan sengaja meleretkan pakaiannya dengan timbul rasa sombongnya, ya, nescaya Allah tidak akan memandang dia pada hari kiamat. Siapa yang pakaiannya ini leret, labuh, tanpa ataupun dengan niat, bila dia pakai itu niat orang puji, ni kaya ni, tengok dia punya pakaian ini kaya ini, ya. Nabi kata begitu, siapa yang buat begitu timbul rasa sombongnya, Allah Ta'ala tidak akan pandang golongan ini, ya. Allah Ta'ala tidak akan pandang, kerana ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan ini yang Allah Ta'ala tidak mahu pun berkata-kata, tidak mahu bercakap dengan mereka. Makna kata hari kiamat ni kita berkata dengan Allah. Hari kiamat nanti kita ni bersal jawab dengan Allah. Itu sebut dalam surah Yasin. Ayat berapa tu? 65. Al-yawma akmaltu lakum, bukan? Apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berkata-kata dengan Allah. Lalu 3 golongan ini yang Nabi sebut, 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak akan mahu berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah Ta'ala tidak pandang pun mereka ini, ya. Walahum adzabun alim, mereka dapat azab yang sangat keras, yang sangat pedih. Yang pertama disebut al-musbil. Al-musbil ini apa? Ni tadi, orang yang melabuhkan pakaiannya dengan tujuannya dia dapat pujian manusia, sombong. Orang golongan pertama. Yang golongan kedua disebutkan oleh Nabi SAW, golongan yang Allah Ta'ala tidak mahu pun tegur pada hari kiamat, dibiarkan saja masuk neraka lah, ya. Siapa yang kedua? Al-mannanu, iaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini hati-hati. Balik-balik diungkit. Woi, kalau bukan aku ndak siap madrasah Ustaz Adam. Kalau bukan aku ndak siap dia punya anu tu. Kalau bukan aku ndak siap. Semua dia. Ya. Ustaz, kalau bukan aku Ustaz ndak siap. Nih, golongan kedua. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga yang disebut oleh Nabi SAW, wal munafiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Peniaga yang bersumpah palsu. Maksudnya dia jual barang, ya. Dia kasih yakin dengan orang, betul, aku punya barang ni yang ku jual ni begini. Dia nampak di katalog cantik. Sekali tengok kita order, handuk kasihan. Lain yang sampai.
Ada kawan mau beli iPhone, lain yang sampai. Nah, ini dia balik, dia bersumpah, betul, inilah aku jual kereta ni begini-begini, baru pakai 5 tahun ni Ustaz. Ya, Ustaz, rumah aku ni baru 2 tahun. Ya, dia pakai, dia ceritalah. Ataupun Ustaz, barang yang ku jual ni Ustaz, baru saja, dah ada rosaknya. Tiba-tiba kita pakai rosak ni. 3 golongan tadi. Yang pertama, musbil. Apa dia musbil? Orang yang melabuhkan pakaiannya dengan tujuan sombong, mendapat pujian manusia. Itu yang pertama, tidak ditegur oleh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, orang yang sering mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan yang ketiga, yaitu orang peniaga yang bersumpah palsu. Makna kata, 3 golongan ini ataupun 3 ciri ini, tolong jangan ada dalam diri kita lah. Tolong jangan ada dalam diri kita. Kita ni siapa? Ya, kita ni siapa? Mau bagi sedekah, mengungkit-ungkit, diam-diam sudahlah. Ya, Ustaz ramai kenal orang golongan dermawan, orang-orang derma ni, ramai Ustaz kenal. Tapi diam-diam. Ustaz tak payahlah sebut nama aku Ustaz. Ustaz tak payahlah. Itu antara Ustaz dengan Allah. Antara Ustaz, aku, Ustaz dan Allah. Cukuplah. Ini. Ya. Mana kata kita ni, kalau pernah, apatah lagi kita pernah tolong seseorang, diam-diam. Sudah. Kelemahan orang, aib orang, tolong simpan. Ya, Ustaz ada tulis tadi dalam Facebook peribadi Ustaz. Tolong simpan aib orang. Jangan buka aib orang. Kerana kalau kita buka aib orang di atas dunia ni, paling-paling berapa orang yang tahu? Rakan-rakan Facebook tu 5,000 orang sejak kan? Paling-paling pun 1,000. 5,000 orang yang tahu perangai kita, perangai orang yang kita aibkan. Tuh, di padang mahsyar kelak, hari kiamat kelak, kalau Allah Ta'ala buka kita punya aib, manusia yang pertama dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semua tahu pasal aib kita. Sebab tu tolong diam. Tolong diam. Ya, aib orang, masing-masing kita ada aib, masing-masing ada kelemahan. Tolong diam. Aib orang jangan dicerita, aib sendiri ni jangan dibuka. Ini dibuka aibnya sendiri. Perempuan ramai begitu. Entah maaf Ustaz sebut. Dia buka aibnya. Tapi bila ditegur, tak boleh. Tak apa, yang penting kita sudah tegur. Ya, ingat, tutup aib orang, nescaya Allah Ta'ala akan tutup aib kita. Baik. Ya, berkaitan dengan hadis ataupun tajuk ini tadi, ya. Dan kita baca hadis yang terakhir sebelum kita berhenti rehat, ya, ataupun tangguhkan pengajian pada malam ini, yaitu hadis yang ke-116 pada buku kamu, ya. An Huzaifah ibn al-Yaman, Huzaifah bin Yamani. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Hadis ini daripada Huzaifah al-Yamani, ya, salah seorang penulis wahyu dan juga setiausaha sulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memegang betisku dan juga memegang betisnya dan juga betisku. Kata Huzaifah al-Yamani, Nabi memegang betisnya dan juga betisku. Kenapa Nabi buat begitu? Nabi tunjukkan sesungguhnya di kawasan itulah, di kawasan betis itulah adalah had ini maksudnya sempadan untuk kain izar yang paling bawah. Di kawasan betis. Maknanya kita angkat betis ini maksudnya di atas buku lali lah. Nabi SAW tunjuk di situ. Ya. Kalau kau enggan pun pakai, ya. Fa in abaita fa asfalu. Kalau kau rasa tidak selesa pun, ya, izarmu itu berada di atas, kau rasa macam terlalu di atas, kata Nabi, fa in abaita, kalau kau enggan, fa asfalu, turunkanlah sedikit. Turunkanlah daripada setengah daripada betis itu, faham? Itu yang Nabi SAW pesan. Ya. Dan kalaupun kau ini enggan, kalau kau enggan pun, ya, berada betis, di kawasan itu, had izar itu, ya, pastikan ini, kata Nabi SAW, izarmu itu tidak melebihi 2 buku lali. Kain kita yang kita pakai ataupun seluar
tidak melebihi 2 buku lali. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, ada 2 perkara. Hadisnya Ustaz pernah bacakan dulu. 2 perkara yang Nabi larang kepada kita ketika kita sedang solat. Yang pertama, orang lelaki yang melabuhkan pakaiannya, ni Nabi larang. Sebab tu waktu solat tolong angkat, ya, tolong angkat kain tu, jubah tu, kasih bagian mana. Jangan lebih, ataupun maksudnya melebihi buku lali sampai kita terpijak. Ni golongan yang pertama, Nabi larang. Yang kedua, iaitu menutup mulut ketika solat. Ini Nabi larang. Hari ini kita pakai mask, kita datang solat di masjid, kita pakai mask, kan? Waktu solat, waktu masuk masjid, kita ikut SOP, pakailah mask itu. Tapi waktu solat tolong buka, kerana Nabi tegah. Ada tegahan Nabi, ada hadis dia. Jangan menutup mulut waktu solat. Waktu solat tu bukalah. Face mask itu bukalah. Solatlah macam biasa. Ya. Lepas solat habis sudah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, naiklah balik. Kita dapat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tunjuk kepada kita. Ya. Baik. Itu yang menunjukkan kepada tentang hadnya memakai, tentang had memakai kainnya, kain ataupun izar. Baik, kita sambung sedikit saja khulasah daripada tajuk izar ini, iaitu dalam bab ini ulama-ulama membuat keputusan ataupun membuat kesimpulannya, ya. Ada di antara ulama mengatakan bahawa siapa yang melabuhkan kain melebihi buku lalinya masuk neraka. Ya. Siapa yang melebihi buku lali, pakai kain lebihi daripada buku lali itu masuk neraka. Pendapat pertama. Yang kedua, mereka katakan tidaklah semudah itu. Ya, mereka katakan kalau timbul rasa sombongnya, dia pakai dengan keadaan yang melabuh, kemudian timbul rasa sombongnya supaya orang puji dia kaya, ya, dia hebat, kainnya mahal, pakai pakaian itu, barulah, ya, ulama kata ini barulah boleh dihukum sebagai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, yang masuk neraka itu. Baik. Namun sebagai pengakhiran ini anak-anak, kita tengok ya. Hari ini trending angkat seluar itu, maksudnya seluar itu dipakai di atas daripada buku lali. Biasa nampak kan orang lelaki, dia pakai ini jadi trending. Dia jadi trending, biasa nampak. Ustaz pun biasa pakai itu. Pakaian ustaz, seluar ustaz itu, ya, yang agak ketat sedikit, tidaklah juga terlampau ketat sedikit, ya. Ya, berada di atas buku lali. Tak pakai stokin, ada biasa nampak kan, fashion begini. Jadi trending yang kebanyakannya anak-anak orang Islam juga, kita orang Islam juga yang pakai. Tanpa kita tahu bahawa itu sebenarnya adalah daripada suruhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu. Yang kita tahu itu trending, orang barat bawa, artis, selebriti barat bawa, ini dari barat. Tak. Sebenarnya itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan, telah katakan 1400 tahun yang lepas. Ni, bukan orang barat yang bawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tunjuk. Mana kata anak-anak secara khulasahnya, secara kesimpulannya, ya. Pakai pakaian apa sahaja, termasuklah izar, rida ini, pakai pakaian ini jangan melebih-lebih. Kadang-kadang ada orang melebih, ya, kita tengok lebih, kita panggil dia syekh. Panggil syekh, dia lebih ni pakaian dia. Kita tengok, Allahu Akbar. Ya. Kalau secara ustaz lah, secara peribadi kan, bila nampak orang begitu, ustaz punya pemikiran ustaz, pandangan ustaz tentang orang tu hebat. Ya. Orang tu hebat bila ustaz nampak, hebat orang ni. Dengan pakaian izar, ridaknya lagi, pakai serban 9 tingkat lagi. Ustaz tu tengok, hebat orang ni. Ya, tak ada masalah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensuruh kita pakai yang bagus-bagus. Ya, pakai yang bagus-bagus. Tapi kalaulah pakaian itu, ya, tidak berlandaskan yang dalam syariat, tidak berlandaskan seperti saranan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan. Adapun pakaian kamu hari ini adalah pakaian yang menyenangkan, kekalkan pakaian yang begini, menunjukkan identiti dan jati diri kita sebagai seorang pelajar agama.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan itu datangnya daripada diri ustaz yang sangat dhaif ini. Insya-Allah kalau ada masa dan ada rezeki, kita akan sambung kuliah kita pada esok hari, ya, pada bab yang seterusnya berkenaan dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihim tafarraqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.